Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, pertama dan selamanya kita rapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini. Allah panjangkan usia kita, Allah bagi nikmat kesihatan kepada kita, nikmat kehidupan yang mana tidak dapat kita membayar kembali, tuan-tuan, dengan wang ringgit kita yang kita ada pun, berjuta-juta ringgit yang kita ada, kita tidak mampu untuk membayar balik nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, insya-Allah. Insya-Allah kita nak hitung, tuan-tuan, nikmat pernafasan, oksigen percuma yang Allah bagi pada kita pun kita tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Yang mana kalau di hospital, pihak hospital terpaksa beli tong-tong oksigen untuk memberi oksigen sementara kepada pesakit. Tapi ini kita hari ini Allah bagi oksigen percuma, tuan-tuan, setiap hari, sejak kita lahir sampailah kita di saat ini, tuan-tuan, kita kira balik berapa juta oksigen yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan. Kita nak hitung dari segi dari wang ringgit nak bayar pun kita tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Insya-Allah kita hitung nilai oksigen yang Allah bagi pada kita pun kita tak mampu nak hitunglah. Apalagi nikmat-nikmat lain yang Allah bagi pada kita, tuan. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah Taala. Dalam masa yang sama tidak cukup hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam masa yang sama kita juga sentiasa perlu berusaha memperbanyakkan untuk kita nak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi bacaan hadis dalam kitab Fadilah Haji, Umrah dan Ziarah, yakni bab menziarahi Madinah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang menziarahiku selepas kewafatanku seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidupku. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesiapa yang menziarahiku selepas kewafatanku seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidupku. Dalam kitab Mishkat telah dinukilkan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, siapa yang telah selesai menunaikan haji kemudian menziarahi kuburku, maka seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidupku. Kenyataan seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidupku tidaklah bermakna bahawa orang itu telah menjadi seorang sahabat. Bahkan maksudnya ialah para anbiya sentiasa hidup di kubur mereka, maka seolah-olah orang tersebut telah pergi ke rumah seseorang semasa tuan rumah masih hidup dan bertemu dengannya dari luar rumah sahaja. Hadis di atas telah menyatakan sesiapa yang telah menunaikan haji kemudian menziarahiku, maka para ulama telah berselisih pendapat tentang kenyataan tersebut, sama ada datang ke Madinah dahulu, melakukan haji terlebih dahulu. Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menulis bahawa kebanyakan masyayikh berpendapat hendaklah melakukan haji terlebih dahulu. Namun nampaknya lebih patut sekiranya seseorang yang mempunyai kelapangan masa untuk berziarah dengan tenang, maka hendaklah dia melakukan ziarah terlebih dahulu. Jangan pula selepas haji berlaku apa-apa masalah sehingga ziarah terbengkalai. Walau bagaimanapun, jika masa memang suntuk, maka hajilah yang patut kita utamakan. Mula Al-Qari rahimahullah menulis bahawa jika haji ialah haji fardu, maka dalam apa-apa keadaan sekalipun, hajilah yang patut didahulukan. Dengan syarat safar haji itu tidak melalui Madinah. Jika safar haji itu melalui Madinah, maka tidak melakukan ziarah sebelum haji menandakan kekerasan hati. Dalam apa-apa keadaan pun, kenyataan ini adalah untuk keadaan jika ada kelapangan masa
dia tidak ada kekhawatiran bahawa haji akan terlepas. Jika haji itu haji sunat, maka terserah kepadanya untuk mendahulukan mana-mana amalan yang dia ingin. Pilihan yang afdal ialah haji didahulukan agar dosa-dosa terampun dengan perantaraan haji, lalu dia hadir di makam Nabi Muhammad SAW dalam keadaan suci bersih daripada segala dosa-dosa. Alhamdulillah tuan. Malam ini kita dapat mendengar satu hadis tentang kelebihan menziarahi Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, yang mana siapa hari ini menerangkan siapa yang Rasulullah bersabda mafhumnya, siapa yang menziarahi baginda SAW ketika Rasulullah telah wafat, iaitu menziarahi makam Rasulullah, tetapi seolah-olah dia juga telah menziarahi Rasulullah SAW ketika hidup. Ini hadis tuan yang mana kita kena usahakan tuan, usahakan doa banyak-banyak insya-Allah. Semoga yang mana kita dah pi pun lah, kita nak pi lagi dan nak pi lagi, tak jemu-jemu nak pi ziarah Rasulullah SAW tuan. Yang mana yang dia biasa pi mungkin dapat berasa nikmatnya, dapat berada bertentangan sendiri di depan makam Rasulullah SAW, di depan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di depan makam Sayyidina Umar radhiyallahu, mana kita dapat sendiri berada berdepan dengan makam yang mana kita dapat bayangkan memang Nabi sendiri sentiasa menanti-nanti umat-umat dia yang sentiasa merindu dia dapat berada di depan tuai dan berselawat terus, berselawat sebanyak-banyak mungkin orang yang berselawat di hadapan makam Nabi. Nabi sendiri yang akan menjawab selawatnya. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita kena banyak-banyaklah banyak berdoa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi duyufur Rahman, dapat hadir ke bumi Haramain, ke bumi Mekah Al-Mukarramah, dapat sendiri nak pergi pegang sendiri Kaabah tuan-tuan, yang mana tak bisa pergi, nak pergi sendiri tak tangan di Kaabah tu, nak pegang, nak cium kain Kaabah tu. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Nak pergi berada sendiri bertentangan dengan Kaabah untuk nak betul-betul bermunajat, berdoa, memohon ampun ada dosa-dosa kita tuan-tuan, dengan berkat ada di mana orang yang mana tuan-tuan, yang mana Kaabah ni ada satu yang sangat mulia. Tengok Kaabah pun dia dapat pahala besar tuan, apalagi kita berada di depan Kaabah sendiri berdoa, bermunajat, mintakan Allah tak akan terima doa kita tuan. Mudah-mudahan kita sentiasalah mendapat menjadi insan-insan yang terpilih tuan di saat ini. Kaabah siapa pun tak nak pergi tuan-tuan, nak pergi dekat pun tak boleh, tapi kita ada juga sahabat-sahabat kita yang terpilih tuan, yang mana sahabat-sahabat cleaner kita tuan, yang dari ada Pakistan sebagainya, dari Bangladesh dan sebagainya, yang buat kerja pembersihan. Depa saja yang beri peluang dapat mendekati Kaabah dalam masa depa buat pembersihan. Masa depa juga boleh memegang ataupun berdoa atau buat solat-solat sunat di sekitar Kaabah. Awalnya susah nak pergi tuan, kita kena banyak doa insya-Allah. Allah buka baliklah pintu Masjidil Haram ini kepada semua orang nak pergi ziarah, nak pergi buat amal ibadat kita, amal kebaikan kita di sana insya-Allah. Jika Allah buka kembali pintu Madinah Al-Munawwarah, pintu Masjid Nabawi, untuk semua orang Islam dapat pergi kembali nak pergi ziarah Rasulullah SAW insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi tuan-tuan, kita akan baca tentang sirah, tentang sikit sirah ringkas tentang isteri Rasulullah SAW, yang mana malam ini berkaitan dengan isteri Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha insya-Allah. Insya-Allah. Tentang Sayyidatina Aisyah, yang macam semalam saya maklum, yang mana ada sikit percanggahan pandangan. Ada mengatakan Sayyidatina Aisyah adalah isteri yang kedua, Sayyidatina Saudah radhiyallahu isteri ketiga. InsyaAllah. Okey. Kita baca tentang Sayyidatina Aisyah malam ni insya-Allah. Pernikahan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu juga berlaku di Mekah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Pada masa itu beliau berumur 6 tahun. Beliau merupakan satu-satunya isteri Rasulullah yang dinikahi bagi Rasulullah ketika beliau masih gadis lagi. Semua isteri yang lain dinikahi bagi Rasulullah setelah mereka menjadi janda ataupun sudah berkahwin. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu
telah dilahirkan setelah 4 tahun bagi Rasulullah menerima kenabian. Beliau mula tinggal bersama Nabi SAW di Madinah selepas hijrah ketika beliau berumur 9 tahun. Baginda SAW wafat ketika beliau berusia 18 tahun. Beliau sendiri meninggal dunia pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijrah semasa berumur 66 tahun. Beliau sendiri mewasiatkan supaya beliau dikebumikan di perkuburan awam di tempat isteri-isteri yang lain juga dikebumikan. Bukannya berhampiran dengan Nabi Muhammad SAW di dalam bilik. Oleh kerana itu beliau telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Sudah menjadi perkara yang masyhur dalam kalangan orang Arab bahawa pernikahan pada bulan Syawal dianggap tidak diberkati. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa pernikahan saya berlangsung pada bulan Syawal dan saya dihantarkan untuk tinggal bersama Nabi SAW juga pada bulan Syawal. Siapakah daripada isteri-isteri baginda SAW yang lebih diberkati daripada saya? Setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu meninggal dunia, seorang sahabiah iaitu Sayyidatina Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha telah datang berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya, "Tidakkah tuan ingin berkahwin lagi?" Rasulullah SAW bertanya, "Dengan siapa?" Beliau menjawab, "Gadis ada, janda pun ada, yang mana satu tuan berkenan?" Dan Rasulullah SAW meminta penjelasan, lalu beliau pun menerangkan sekiranya gadis, maka dia adalah putri kepada anak tuan yang paling putri kepada teman tuan yang paling karib, dan sekiranya janda, dia ialah Saudah binti Zam'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Mafhumnya sekiranya demikian, cuba engkau risikkan." Dari sana beliau terus bertolak ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata kepada ibu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, saya datang membawa kebaikan dan keberkatan yang besar kepada kamu." Setelah ditanya, beliau menjawab, Rasulullah SAW mengutuskan saya untuk meminang Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Ummu Ruman, yakni ibu kepada Sayyidatina Aisyah, berkata, "Aisyah ialah anak saudara baginda SAW sendiri. Bagaimana mungkin dia dikahwinkan dengan baginda SAW? Walau bagaimanapun, biarlah Abu Bakar pulang dahulu." Pada masa itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tidak ada di rumah. Setelah beliau pulang, perkara itu terus disampaikan kepada beliau. Beliau juga memberi jawapan yang sama, yakni Aisyah adalah anak saudara baginda SAW. Bagaimana mungkin dia dikahwinkan dengan baginda SAW? Sayyidatina Khawlah radhiyallahu telah pergi menemui Rasulullah SAW dan memberitahu baginda SAW. Baginda SAW bersabda, "Mafhumnya Abu Bakar ialah saudara Islam saya. Pernikahan putrinya dengan saya dibolehkan." Sayyidatina Khawlah radhiyallahu datang lagi sekali lagi menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan memberitahu jawapan Nabi SAW yang mengatakan dia dibolehkan berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Oleh sebab itu tiada sebarang penolakan daripada pihak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Lalu beliau berkata, "Panggillah Nabi SAW." Baginda SAW pun telah pergi, maka berlangsunglah pernikahan. Beberapa bulan selepas hijrah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu telah bertanya, "Nabi Muhammad SAW, kenapa tuan tidak memanggil isteri tuan Aisyah untuk tinggal bersama?" Baginda SAW memberi alasan bahawa persiapan barang-barang belum disempurnakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu telah memberi wang sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai persiapan untuk membawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu tinggal bersama. Maka pada waktu duha bulan Syawal tahun pertama atau kedua hijrah, mereka telah bersatu buat kali pertama di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3 perkahwinan baginda SAW telah disebut di atas telah berlangsung sebelum hijrah. Semua perkahwinan mereka selepas itu berlaku pula selepas hijrah. Selepas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, baginda SAW menikah pula dengan puteri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha telah dilahirkan 5 tahun sebelum baginda SAW menjadi nabi. Semasa di Mekah lagi, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha telah bernikah dengan Sayyidina Qunais bin Huzafah radhiyallahu anhu. Sayyidina Qunais radhiyallahu anhu ialah juga seorang yang telah lama memeluk Islam dan telah melakukan hijrah ke Habsyah dan kemudian ke Madinah. Beliau juga telah menyertai peperangan Badar, sama ada dalam peperangan Badar ataupun dalam peperangan Uhud,
beliau telah mengalami kecederaan yang dialaminya tidak sembuh-sembuh sehinggalah beliau meninggal dunia ketika kira-kira tahun kedua ataupun ketiga hijrah. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha juga telah berhijrah mengikut suaminya pergi ke Madinah. Apabila beliau telah menjadi balu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menawarkannya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku ingin menikahkan putriku Hafsah denganmu." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya mendiamkan diri. Setelah isteri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha yang merupakan putri baginda Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menawarkan anaknya kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, "Pada masa sekarang saya tidak punya niat untuk berkahwin lagi." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengadu kepada Rasulullah dan baginda Rasulullah bersabda, "Mafhumnya, saya akan beritahu kamu seorang suami yang lebih baik daripada Utsman bin Hafsah, daripada Utsman untuk Hafsah radhiyallahu anha, dan seorang isteri yang lebih baik daripada Hafsah untuk Utsman." Selepas itu Rasulullah telah menikahi Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha kira-kira pada tahun kedua ataupun 3 hijrah. Baginda Rasulullah juga telah mengawinkan Sayyidina Utsman dengan putri baginda Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Para ahli sejarah berselisih pendapat tentang syahidnya suami pertama Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Perselisihan itu tentang sama ada Sayyidina Qunais bin Huzafah radhiyallahu anhu syahid akibat kecederaan dalam peperangan Badar atau dalam peperangan Uhud. Peperangan Badar telah berlaku pada tahun kedua hijrah dan peperangan Uhud pada tahun ketiga hijrah. Oleh sebab itu perselisihan pendapat juga berlaku tentang tarikh pernikahan beliau. Selepas itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Pastinya kamu berasa marah terhadap aku kerana aku mendiamkan diri semasa kamu mencadarkan kepadaku supaya mengahwini Hafsah radhiyallahu anha. Sebenarnya Rasulullah telah menyatakan kepadaku keinginan bagi Rasulullah untuk berkahwin dengan Hafsah, maka aku tidak boleh menerima tawaranmu dan juga tidak boleh memecahkan rahsia bagi Rasulullah. Oleh sebab itulah aku mendiamkan diri. Sekiranya Rasulullah membatalkan keinginan bagi Rasulullah, maka pasti aku akan mengahwini Hafsah radhiyallahu anha." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya lebih sedih terhadap sikap Abu Bakar yang mendiamkan diri daripada penolakan Utsman. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha ialah seorang wanita yang zuhud dan sangat banyak beribadah. Beliau berjaga untuk beribadat pada sebagian besar daripada malam dan beliau berpuasa pada siang hari." Allahu Akbar. Atas sebab-sebab tertentu Rasulullah SAW pernah menjatuhkan satu talak ke atasnya dan telah menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat sedih, dan demikianlah itulah sepatutnya berlaku. Sayyidina Jibril AS telah datang dan berkata kepada baginda SAW, Allah SWT memerintahkan Tuhan supaya rujuk kembali kepada Hafsah radhiyallahu anha kerana beliau adalah seorang yang banyak beribadat pada waktu malam dan selalu berpuasa. Tambahan pula kerana kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, oleh sebab itulah Rasulullah SAW telah merujuk semula dengan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Beliau, yakni Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, telah meninggal dunia di Madinah pada bulan Jamadil Awal tahun 45 Hijrah. Sebagian yang lain menulis bahawa beliau meninggal dunia pada tahun 41 Hijrah. Semasa umur Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha pada ketika dia meninggal itu umur 60 tahun. Alhamdulillah, insya-Allah. Ini kita dapat mendengar sedikit sebanyak dalam biodata ringkas itu isteri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana apa poin-poin penting yang dapat kita malam ini insya-Allah tentang isteri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Aisyah, iaitu Sayyidatina Aisyah ialah isteri yang dinikahi dalam sedangkan dia masih gadis yang belum pernah berkahwin. Dan isteri-isteri yang lain bagi salam berkahwin dengan perempuan yang sudah pernah berkahwin dengan lelaki lain dan ada isteri suami mereka meninggal, dan mereka dan Rasulullah pun berkahwin pula dengan wanita-wanita yang disebutkan nama-nama isteri yang salah lah, macam Saudah radhiyallahu dan juga isteri pertama Sayyidatina Khadijah dan isteri mana ni berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah, insya-Allah. InsyaAllah pada malam esok
Kita akan baca pula berkaitan dengan isteri Salam yang keempat, iaitu Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Nah, insya-Allah malam esok kalau ada apa lagi kita akan baca tentang biodata Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Yang panjang juga keterangan tentang Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, insya-Allah. Moga apa yang kita dengar malam ni menjadi sumber ilmu untuk kita beramal, dan juga mudah-mudahan sebagai pengisian ringkas yang kita dapat malam ini antara untuk mengisi ruang antara maghrib dan isyak, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sama-sama kerat untuk berdoa. Antara kita banyak kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan urusan kita, dan dalam keadaan kita diuji yang sebegini, COVID-19 yang menghampiri sebulan dah kita menghampiri sebulan dah kita dalam tempoh kita kawalan pergerakan, dan kita usahakan untuk kita mematuhilah perintah pemerintah kita, kerajaan kita, meminta kita tidak keluar semena-mena dari rumah, dia tidak duduk berkumpulan dan sebagainya. Kalau ada urusan untuk pergi membeli barang sebagainya, kita keluar seorang saja, dan tu pun beli secara benda yang penting-penting saja, dan kita jaga jarak kita dengan orang lain dengan terlampau rapat, dengan kita ada jarak 1 meter, dan juga kita yang kalau perlu kita pakai mask, dan juga sentiasa cuci tangan dengan alat percaya pencuci tangan tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berkata kita sebagai ikhtiar kita, insya-Allah. Dan juga satu lagi cara kita nak ikhtiar tu, kita nak bertawakal dengan Allah Taala. Selain kita tidak keluar sangat rumah, atau kita perlu keluar, kita jaga basuh tangan, kita kerap basuh tangan, kita jaga kebersihan kita dan sebagainya. Kita boleh juga amalkan doa, tuan-tuan. Doa, antara doa yang boleh kita amalkan bila kita nak keluar rumah, mudah-mudahan tidak ada benda yang boleh memudaratkan kita selain daripada dengan izin Allah sahaja. Apa dia doa dia? Doa yang kita baca selalu, tuan-tuan, yang kita hafal selalu. Doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulang sekali lagi. Kita nak keluar rumah saja, nak pergi mana saja, nak pergi kerja ke, nak keluar beli barang ke, bukan saja musim Covid ni, bila Covid tak ada nanti pun kita keluar, insya-Allah. Mudah-mudahan tidak ada benda yang memudaratkan akan kena pada kita, insya-Allah. Kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa keluar rumah, insya-Allah. Satu, bila nak keluar rumah, satu. Dan kedua, selain kita naik kenderaan, kita baca doa kenderaan, kita boleh satu lagi, apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali. Pagi nak keluar saja kita baca nak keluar kita baca, insya-Allah. Petang pun kita baca 3 kali, insya-Allah. Pagi 3, petang. Kalau nak keluar rumah, sekali berapa kali kita keluar, kita baca lagi baik. Itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, insya-Allah. Itu mungkin 2 amalan yang boleh kita amalkan, dan tidak ada benda-benda yang memudaratkan melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, insya-Allah takkan ada apa-apa yang memudaratkan akan kena pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dua doa yang kita doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Juga Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, insya-Allah. Mudah-mudahan dua doa ni insya-Allah sama-sama kita dapat beramal, dan tiada benda yang boleh memudaratkan melainkan dengan hanya izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.